Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung kelas kita pada malam ini. Sampai surat berapa? (194). Minggu lepas kita ada bincang tajuk apa? Minggu lepas muka surat apa Saya tak ingat lah. Tajuk apa? Inna ke? Muka surat 194 195 dah 199 dah habis dah lah. Okey, pengulangan kali terakhir tajuk isim inna. Tengok muka surat 195. (194) Bila bertemu inna sesungguhnya, maka kita mesti mencari isim inna. Isim inna ni isim yang berbaris atas. Kemudian kena cari khabar inna. Kemudian khabar inna boleh berupa isim marfu', jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibih jumlah yang itu tak ingat pun tak apa. Kemudian yang di bawahnya ada tulis apa, nota apa? Oh, ada formula. Okey, formula nanti kita ulang kaji sekejap lagi. Yang bawah sekali, nota bawah sekali, ayat yang ditambah inna asalnya adalah ayat mubtada, subjek dan khabar predikat. Okey, tengok muka surat sebelah 195, mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Mubtada, subjek, khabar, predikat. Al-ustazu tayyibun, ustaz tu baik. Ustaz itu baik. Ustaz mubtada, tayyibun khabar. Ini ayat biasa. Jika kita perlu menegaskan ayat ini, kita tambah inna. Inna adalah haraf apa tu? Haraf taukid. Kita tambah inna, maka bila kita tambah inna, dari segi terjemahan Melayu dia, ustaz itu baik. Bila tambah inna, sesungguhnya ustaz itu baik. Dari segi bahasa Melayunya, kita hanya tambah perkataan sesungguhnya. Tetapi di dalam bahasa Arab ada dua perubahan yang berlaku. Yang pertama apa dia? Yang pertama, barisnya berubah, dan yang kedua, istilahnya juga telah berubah. Mubtada jadikan nama dia isim inna, khabar jadi khabar inna. Mubtada baris depan, isim inna baris atas. Boleh? Okey. Kemudian dalam masa yang sama, kita kena juga ingat bahawa isim inna ini kadang-kadang dia dalam bentuk dhamir. Kadang-kadang dalam bentuk dhamir. Kita tengok muka surat (198). Contoh yang ketiga. Innahu huwas sami'ul alim. Okey, sebelum kita tengok contoh ketiga, tengok contoh pertama dulu. Muka surat 197. Innallaha 197, contoh pertama. Sami'un basirun. Sami'un maha mendengar, basirun maha melihat. Mana isim inna? Perkataan Allah. Ini khabar inna.
Ini isim inna, ini khabar inna. Satu, ini khabar inna kedua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Isim inna baris. Isim inna baris apa? Atas. Khabar maaf. Isim inna, waalaikumsalam. Isim inna baris atas, khabar inna baris depan. Okey. Kalau kita buang inna, jadi macam mana? Allahu sami'un basirun. Maknanya Allah, perkataan Allah ni adalah mubtada dan sami'un adalah khabar. Itu kalau kita buang inna. Kalau kita buang inna, maka ini mubtada, ini khabar. Ada satu lagi formula. Ini muka surat berapa? Ini contoh dalam muka surat 197. Satu lagi muka surat 20. Kejap teman-teman. Hello. Kejap apa ni almari yang kat luar tu saya nak buat macam mana? Nanti malam balik abang kemas. Nak masukkan dalam bilik angkat semua sekali ke macam mana? Nak letak bilik mana? Almari kecil-kecil tu. Kat tengah tu lah, dekat dalam rumah tu, kat atas tu. Nanti nak pasang wardrobe tu kan. Tu nak kena alih kan. Nak letak belah mana nanti? Semua sekali Meja tu nak cabut ke tak ya? Meja tu biar dulu. Tak apalah, abang buat almari tu dulu. Abang angkat almari tu. Tak apa dah. Okey. Baik. Jadi kalau kita buang inna, maka di sini adalah mubtada, ini adalah khabar. Allahu sami'un, Allah maha mendengar. Okey, bila tambah inna, fungsi inna ni nak menegaskan sajalah. Inna ni nama dia haruf apa? Haruf taukid, menegaskan. Okey. Baik, dan ada satu lagi formula. Boleh tengok contoh yang ada di dalam muka surat 198. Innahu huwas sami'ul alimu. Mana isim inna? Di sinilah gunanya formula muka surat berapa ni? 198. Di sinilah gunanya formula nombor 3. Kita jumpa mana-mana dhamir melekat dengan kalimah inna, maka dhamir tersebut akan jadi apa? Isim inna. Ini tak kisahlah apa sahaja barisnya. Ya, dia baris kat sini, dia baris apa? Walaupun asal isim inna baris atas, tapi kat sini baris depan kan, kita biarkan sebab hukum dhamir apa dia? Hukum bagi dhamir adalah mabni. Kenapa mabni? Kenapa tak berubah? Sebab kalau kita ubah hu jadi ha, hu lelaki, ha perempuan. Itu salah satu sebab kenapa dhamir ni tak boleh ubah. Kalau ubah nanti, biasanya perkataan bahasa Arab yang tak boleh ubah ni ialah kalau diubah nanti dia akan makna berubah, jantina dia berubah. Untuk mengekalkan, maka dia tidak diubah. Okey? Jadi sama ada isim inna ini kita nampak dia baris atas, ataupun kalau jumpa dhamir melekat dengan inna, maka dhamir itu adalah isim inna. Baik, kita ulang kaji dhamir supaya kita nampak bahawa dhamir ini ada banyak, bukan hu sahaja. Tengok diagram warna pink A.
samping A. Ya, kita buat exercise ikut saya, kita sebut secara bergandingannya 3. Okey. Innahu, innahuma, innahum. Innaha, innahuma, innahunna. Innaka, innakuma, innakum. Innaki, innakuma, innakunna. Inni, inna. Lagi sekali. Innahu, inna. Bismillah. Innahu, innahuma, innahum. Sambung. Okey, sambung. Sambung. Innaki, innakuma, innakunna. Inni, inna. Boleh? Okey, jadi semua itu adalah dhamir yang melekat dengan perkataan apa? Dengan kalimah inna, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, daripada atas sampai bawah. Itu semua adalah dhamir yang melekat dengan kalimah inna. Maka dhamir itu adalah isim inna. Saya nak try cuba cari mana dhamir dia dalam kalimah saya ni. Cuba dengar betul-betul. Innaha. Innaha. Mana dhamir yang melekat dengan inna? Ha. Maka ha itu adalah isim inna. Innahum. Innahum. Hum. Hum itu adalah isim inna. Okey. Inna. Inna a'tayna. Inna. Mana dhamir dia? Na tu merujuk kepada kami lah. Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya kami. Apa ceritanya? Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Boleh? Okey. Jelas Kita buat exercise tadi supaya tuan-tuan dan puan nampak bahawa dhamir itu bukan inna sahaja. Dhamir tu bukan hu sahaja. Dhamir ada 14. Okey, cuba tengok contoh semua dah dibincangkan ke? Muka surat 198 dah habis bincang. 198. Dah. 159 pun dah habis. Dah. 199. Belum. Nombor 2. Nombor 1 dah belum? Belum. Nombor 1 belum. Okey, cuba cek dalam muka surat 199 kita cari. Cuba tengok terjemahan lah. Kita nak tahu subjek dia mana predikat. 199. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Mana subjek dalam ayat ni sebenarnya? Tak, terjemahan Melayunya. Dalam terjemahan tu, mana subjek dia? Tuhanmu. Mana predikat? Cerita dia apa? Benar-benar mengawasi. Jadi isim inna mana? Mana isim inna? Rabbaka. Ada berapa kalimah Rabbaka? Kena nampak 2, jangan nampak 1. Jadi isim inna baris apa? Baris atas, dan nampak Rabbaka ni ada 2 kalimah. Jadi yang mana yang baris atas? Ya, yang menjadi isim inna ialah kalimah Rabba, isim inna. Kemudian Rabba ada alif lam dan tanwin. Ada alif lam, ada tanwin. Kalau tak ada alif lam dan tanwin, maknanya dia nak bersandar. Dalam bahasa Arab disebut sebagai mudhaf. Syarat mudhaf tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Kemudian ka akan jadi apa? Mudhafun
ilaih, kita guna formula apa kat sini? DM apa? Dhamir melekat dengan, ini isim ke fa'il? Dhamir DMDI kat sini formulanya DMDI. Dhamir melekat dengan isim akan jadi mudhafun ilaih. Formula nombor 1. Ini formula nombor 1. F1. Kemudian mana khabar dia? Inna rabbaka, tersilap. Labil mirsad. Mana khabar inna? Ini semua sekali. Labil mirsad. Ini akan jadi apa? Khabar inna. Cerita dia. Ada berapa kalimah ni labil mirsad ni? Satu, B, 2, al-mirsad 3. Ada 3 kalimah ni. Saya nak potong macam mana? Satu, 2, 3. Ada 3 kalimah. Yang ni ada berapa? Ada 2. Okey, labil mirsad. La ni haraf apa? Tuan-tuan Abang, kita ulang kaji sekejap. Cuba tengok ping B. La. Lam ni. Lam ni haraf apa? Haraf ja, ya? Lam ini adalah haraf taukid. Jumpa tak? Cuba tengok ping B. Ping B sebelah kanan, ya. Ping B. Ada jumpa tak? Ping B kanan bawah. Inna anna qadna betul. La tu adalah haraf taukid. Sebab kalau haraf jar, fungsi haraf jar membaris bawahkan isim selepas dia. Lepas lam ni huruf B. B ni apa? Ini adalah haraf apa? Dia haraf jar. Mana boleh haraf jar membaris bawahkan haraf jar? Okey, maknanya lam ini bukan haraf jar. Lam ini adalah haraf taukid. B ni haraf jar. Sebab itulah al-mirsad baris apa? Bawah. Boleh? Sesungguhnya Tuhan engkau pasti. Kan ada terjemahan pasti kan? Atau benar-benar. Ya, benar-benar. Dia haraf taukid ni sebenarnya kita boleh tukar terjemahan dia. Pasti, benar-benar, dan sebagainya lah yang seerti dengan memberi makna penegasan. Okey, sesungguhnya Tuhan engkau labil mirsad, benar-benar mengawasi. Allah benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Ayat yang kedua, innaka antal wahhab. Ini dah cerita ke belum? Dah. Okey, tinggalkan. Kalau ulang kaji ringkas, mana isim inna dalam ayat yang kedua ni? Ka itu formula dia apa? Dhamir. Ni formula yang ini. Dhamir melekat dengan kalimah inna akan jadi isim inna. Ka tu guna formula nombor 3. Khabar dia mana? Khabar inna baris apa? Cuba tengok khabar inna baris apa? Depan. Kalau ni tadi saya lupa nak bincang mana khabar dia. Tengok contoh 198 tadi. 198 contoh yang ketiga. 198 contoh yang ketiga. Muka surat sebelum dia lah, muka surat sebelah je. Mana khabar inna? Kita jumpa dah isim inna. Mana khabar dia? As-sami'u khabar. Allah Akbar. As-sami'u khabar inna nombor 1, al-alimu khabar inna yang ke 2. Khabar inna baris depan. Okey, baik. Jadi dalam contoh yang kita bincangkan ni, innaka antal wahhab, mana khabar inna?
Tengok balik muka surat 199. Mana khabar inna? Khabar inna. Baris apa ni? Ya. Al-Wahhabu. Pada depan kan? Ya. Al-Wahhabu itu ceritalah. Al-Wahhab maksudnya apa? Maha pengurnia. Dan minggu lepas saya ada ulas, dia adalah sirah mubalaghah. Melampau-lampau pemberiannya. Allah bagi melampau-lampau. Manusia tak boleh bagi macam banyak-banyak. Mampu bagi. Minta je bagi. Minta je bagi. Boleh? Sekali minta, boleh bagi. Dua kali, bagi pelompat. Dua kali dah lain macam, tiga kali dah terus nampak jauh-jauh ni nak minta lah ni, patah balik pergi tempat lain. Okey, baik. Ayat yang berikutnya, inna rabbaka ya'lamu. Mana isim inna? Dia macam ni Mana isim inna? Rabbah. Kemudian dia tak ada alif lam, jadi apa? Mudhaf ka mudhafun ilaih. Keterangannya sama macam ni. Ya? Keterangan bagi ayat yang ketiga itu sama dengan keterangan ayat yang pertama untuk kalimah rabbaka. Okey, mana khabar inna? Ya'lamu. Ya'lamu tu khabar dia. Maksud dia apa? Sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui. Ya'lamu itu khabar inna. Ya, mengetahui saja je, bukan maha mengetahui. Ya'lamu ni fi'il, tuan-tuan dan puan. Isim dia dekat mana? Muka surat sebelah tadi. Sebelum. Contoh yang kedua. Muka surat 198, tengok contoh yang kedua. Inna rabbaka alimun. Sesungguhnya Tuhan engkau maha mengetahui. Itu isim. Okey, kalau ya'lamu fi'il. Maknanya khabar dia dalam bentuk fi'il lah. Apa beza alimun dengan ya'lamu? Sesungguhnya Tuhan engkau maha mengetahui dengan sesungguhnya Tuhan engkau mengetahui. Apa bezanya? Dari segi makna. Ada efek tak? Maha. Ya. Yelah, tahulah. Satu isim, satu fi'il, ya betul. Tapi dari segi makna ada apa-apa beza ke? Kenapa satu guna isim, kenapa satu guna fi'il? Menegaskan. Baik. Saya ulang balik ya, isim dengan fi'il, beza dia fi'il dia ada masa. Kan kalau telah berlaku, bahasa Inggeris telah berlaku, orang putih sebut apa? Kalau dah past tense, sedang akan datang. Itulah salah satu elemen yang ada dalam fi'il di dalam bahasa Arab, ialah ada unsur masa. Ya'lamu di sini fi'il mudhari' ya. Tuhan, sesungguhnya Tuhan engkau, dia, kalau nak terjemah satu-satu tepat, dia sedang atau akan mengetahui. Kalau nak terjemah betul-betul, makna ya'lamu ini dalam buku terjemah mengetahui saja kan. Sepatutnya sedang atau akan mengetahui. Kenapa? Adakah Allah itu pengetahuan dia adalah pada waktu ini ataupun pada waktu akan datang? Tak. Tujuan menggunakan fi'il mudhari' untuk menunjukkan bahawa perbuatan itu berterusan. Hari ini Allah tahu apa kita buat, besok kita buat, Allah akan tahu. Okey? Kebanyakan perbuatan kalau melibatkan Allah di dalam Al-Quran, bagi rezeki, meluaskan, memberi kerajaan, mencabut kerajaan. Dengar saya baca ini semua guna fi'il mudhari' yang mana dia punya simbol dia macam ni. Pangkalnya ada huruf ya, hujung dia baris depan melibatkan dhamir huwa. Kita baca lepas, selalu kadang-kadang dalam lepas solat, kadang imam wirid panjang sedikit, imam baca qulillahumma malikal mulki
Tu'ti. Dia sama ada ya ataupun ta. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul. Dia engkau iaitu Allah. Ya Allah engkau. Sebab dalam Al-Quran kita sama ada kata dia ataupun engkau lah, merujuk pada Allah. Sebab qulillahumma tu ada Allahumma tu doa. Kalau kita berdoa ya Allah, dia ampunkan aku ke, ya Allah engkau ampunkan aku. Engkau. Jadi di dalam doa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Engkaulah yang memberi kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Adakah maksudnya dulu Allah tak bagi kerajaan? Sebab tu'ti ni fi'il mudhari'. Maksudnya Allah pada hari ini Allah bagi kerajaan, akan datang pun Allah boleh bagi kerajaan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau cabut kerajaan daripada engkau siapa yang kau kehendaki. Maknanya pada hari ini ada kerajaan yang telah ditarik, akan datang pun sama. Innallaha yarzuqu. Sesungguhnya Allah dia memberi rezeki. Maknanya Allah sedang memberi rezeki pada waktu ini, akan datang pun dia akan bagi rezeki. Wallazi yunazzilu, dia menurunkan hujan. Maknanya hari ini sedang turunkan hujan, akan datang Allah akan turunkan hujan. Besok Allah turunkan hujan, lusa Allah akan, besok Allah sedang turunkan hujan, lusa Allah akan turunkan hujan. Manusia dia boleh buat apa? Apa yang manusia buat boleh buat, manusia boleh buat hari ini, besok boleh buat, tak tentu lagi. Okey? Itu beza fa'il dengan isim. Yang terakhir, innal insana lafi khusrin. Mana isim inna? Bari atas. Al insana isim inna, khabar inna, tolong buat bracket. Daripada mana? Lafi khusrin, semua sekali. Macam labil mirsad. Khabar inna dia kat mana? Innal insana lafi khusrin. Okey, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi pasti fi khusrin dalam kerugian. Sesungguhnya manusia pasti berada ataupun benar-benar dalam kerugian. Isim inna ialah al-insana. Khabar inna mana? Lafi khusrin. Okey? Ada soalan? Kalau tengok sesungguhnya manusia tu apa ceritanya? Benar-benar dalam kerugian. Sebab kalau kita tengok contoh muka surat 196, khabar dia macam mana? Tengok contoh 196. Al-ustazu fil masjidi. Contoh yang kedua. Mubtada' mana dia? Mana mubtada'? Al-ustazu. Mana khabar? Fil masjidi. Ceritanya dalam bentuk haraf jar. Maknanya khabar ni ada yang dalam bentuk haraf jar lah. Boleh? Okey, jadi dalam contoh bila tambah inna, innal ustaza fil masjidi. Mana isim inna? Al ustaza. Mana khabar inna? Fil masjidi. Okey, jadi dalam surah ini innal insana lafi khusrin. Khabar dia dalam bentuk apa kat sini? Ada haraf taukid tambah haraf jar. Okey? Boleh? Kalau dah ada khabar dalam bentuk haraf jar, jangan cari baris depan ni. Okey? Khabar kalau dalam bentuk haraf jar, biarkanlah dia. Tak perlu kita risaukan baris dia. Okey? Nak sedang cerita, tengok terjemahan lah. Kalau kita tengok mana cerita dia. Sesungguhnya manusia. Apa cerita manusia? Dalam kerugian. Dalam kerugian itu adalah khabar. Cerita. Boleh? Cuma khabar dia dalam bentuk haraf jar. Okey? Baik, dalam bahasa Arab disebut syibi jumlah. Tak apalah, yang tu tak ingat pun tak apa. Oh, ada satu lagi ya? 198 ayat yang pertama, innad dina 'indallahil Islam. Dah ke belum? Belum. Kalau tak apalah kita ulang kaji. Mana isim inna? Innad dina 'indallahil Islam.
Mana isim inna? Baris atas. Ad-dina isim inna 198 ayat pertama. 198 ayat pertama atas sekali. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Mana isim inna? Ad-dina. Mana khabar inna baris depan? Al-Islam. Okey, sesungguhnya agama yang benar, yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Okey. Ad-din isim inna, al-Islam khabar inna. Kalau kita buang inna nak baca macam mana? Ad-dina ke ad-dinu ke ad-dini? Kalau buang inna, ayat ni jadi mubtada khabar. Mubtada baris apa? Depan. Jadi bacanya ad-dinu indallahi al-islamu. Kalau tak ada inna lah. Okey. Tapi dah ada inna, bacalah baris atas. Okey. Sebab isim inna ni asalnya mubtada. Okey. Boleh? Ni rasanya tak ada pengajian ni. Kan? Jadi kita berhenti dululah. Kita sambung selepas isyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. InsyaAllah kita sambung semula kelas. Baik, kita dah habis tajuk inna. Kita akan sambung dengan tajuk kana. Oh, sebelum tu, sebelum saya terlupa, inna ni dia ada adik-beradik dia yang lain. Akhawat inna. Muka surat 16 belakang. Bukan. 14. Muka surat 14 bahagian belakang. Muka surat 14 belakang. Jumpa tak? Akhawat inna. Akhawat ni maksudnya apa? Ada tak saya ulas minggu lepas? Tak ada. Tak ada. Akhawat ni adik-beradik. Akhawat maksudnya apa? Adik-beradik. Sebenarnya akhawat ini jamak kepada ikhwah. Ukhtun. Kalau seorang sebut ukhtun. Kalau ramai, jim ni jamak Jamak dia ialah akhawatun. Ukhtun apa maksud dia? Saudara perempuan. Saudara ni maksudnya adik-beradik lah, adik-beradik perempuan. Kalau ramai, akhawat. Kalau saudara lelaki, akhun. Kalau ramai, jamak dia ialah apa? Ikhwan. Pernah dengar? Ikhwan. Oh, ikhwan muslimin. Muslim Brotherhood. Okey. Tapi bahaya ni bukan bahaya. Nama tu kalau pergi negara Mesir jangan sebut-sebut lah. Kita nak pergi mana-mana negara, kita nak travel, nak berjalan, kena tahu apa yang tak boleh, kalimah apa tak boleh sebut. Kalau di Mesir antara kepantangannya janganlah sebut pasal I am. Apa-apa simbol yang menjurus kepada I am. Peristiwa subuh yang telah dibunuh, berapa ramai orang mati terbunuh ketika solat subuh, berlaku di Raba'ah, di satu masjid di Raba'ah. Raba'ah ni daripada perkataan 4. Jadi mereka buat solidarity, buat ni simbol ni. Buat baju simbol macam ni. Dijumpa je habis. Masuk lokap terus, tak ada panjang cerita. Hatta pelajar-pelajar yang ada simpan video-video yang ada
Yang tidak sepatutnya pun boleh, kalau dijumpai boleh dikenakan tindakan. Dan bahayanya kalau Mesir masuk dulu, ditangkap dulu, tak ada lawyer apa, tak ada bagi peluang untuk kita kontak siapa-siapa, bagi tahu siapa-siapa, tak ada peluang. Dan pernah kes satu orang yang dia kena ditahan di dalam lokap 15 hari. Wakil kedutaan cari, datang ke tempat pejabat polis, balai polis yang dia ada di dalamnya. Lokap sana banyaknya bawah tanah. Sampai jumpa, pergi sekali. Itu pun setelah ada orang Indonesia, kedutaan Indonesia datang. Daripada situ baru kedutaan Malaysia baru tahu, ada dengar cerita katanya ada orang Malaysia di situ. Pergi kali pertama dia tak ngaku ada. 2-3 kali lepas tu barulah dia kata memang ada pelajar Malaysia di dalam tu. 15 hari duduk dalam lokap. Jadi kita nak pergi mana-mana kena tahu apa pantang larang. Jangan main pergi sembrono, kena tahulah sebab kita berada di negara orang, kita kena tahu. Okey, baik. Jadi sebut ikhwan maksudnya saudara mar. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut kalimah ni, semua kalimah contohnya perkataan inna, perkataan kana, perkataan bi, haraf jar sebagainya, di dalam bahasa Arab, orang Arab masukkan dia dalam kategori perempuan. Inna ni perempuan ke lelaki ni? Inna ni, perkataan inna ni ada tamar butah tak? Tak ada, tapi orang Arab kata dia perempuan. Jantina dia. Tak apalah. Sebab itulah dipanggil akhwat inna. Itu sajalah sebagai maklumat tambahan. Sebenarnya akhwat ni adik-beradik perempuan. Okey, tapi tak payahlah terjemah dalam tu adik-beradik perempuan inna. Mana adik, nanti kan mulalah tertanya-tanya, adik-beradik lelaki dia mana pula? Okey, tulis je lah adik-beradik. Okey? Boleh? Okey, maknanya kenapa dia orang ini dikategorikan sebagai adik-beradik? Kita tengok dalam buku ada 6. Yang pertama inna, daripada kiri. Muka surat 14, jumpa inna sesungguhnya, anna pun sesungguhnya, sama makna. Bezanya di mana? Inna di permulaan ayat, anna di pertengahan ayat. Itu bezanya. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, jumpa kan? Okey, inna di permulaan ayat, anna di pertengahan ayat. Macam kita baca surah Al-As, wal as nombor 1, ayat pertama, masuk ayat yang kedua, innal insan. Tak boleh baca annal insan, tapi innal insan. Kalau kita baca surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Sambung. Yahsabu anna ke inna? Anna sebab dah duduk tengah. Sama je makna, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Inna di permulaan, anna di pertengahan. Anna di pertengahan ayat. Kita mengucap terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu inna ke wa asyhadu anna wa asyhadu anna sebab dah duduk di tengah. Okey, dan alang-alang kita mengucap kalimah syahadah ni, tuan-tuan dan puan, bila mengucap tu Muhammadar Rasulullah ke Muhammadur Rasulullah? Ya, Muhammadur Rasulullah ke Muhammadar Rasulullah? Dua-dua. Ya. Muhammadur, Muhammadar. Saya nak padam yang ni. Kalau dalam solat kita baca macam mana? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kalau kita zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad ni isim ke fi'il ke haraf? Muhammad isim. Ayat ini ayat apa? Ayat dalam bahasa Arab dia ada ayat fi'il. Kalau fi'il kena cari fa'il lah, ataupun kalau isim dia subjek predikat. Mubtada khabar. Ni isim kan? Jadi dia akan jadi apa ni? Mubtada
da, dan kena cari mubtada baris apa? Jadi nak baca macam mana? Muhammadur Rasulullah. Ini kalau tidak ada asyhadu sebelumnya. Tidak ada kalimah apa-apa, kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad mubtada, Rasul tu khabar. Nabi Muhammad itu apa ceritanya? Pesuruh Allah. Tetapi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, jumpa kalimah anna. Yang ini yang kita nak cerita adik-beradik inna ni. Nanti saya akan ulas sekejap lagi. Kita habiskan dulu. Tengok buku. Adik-beradik dia ada 6. Inna, anna, kemudian ka'anna. Ka'anna penggunaannya untuk apa? Terjemahannya seolah-olah. Ka'anna ni penggunaannya untuk perbandingan. Ka'anna ni guna untuk apa? Perbandingan. Contohnya kalau dalam bahasa Melayu seolah-olah ataupun seperti mencurah air ke atas daun keladi. Apa tu? Itu peribahasa ke apa tu? Peribahasa. Untuk apa? Curah air ke atas daun keladi ni. Sia-sia. Sia-sia. Ya. Ke cakap tak dengar. Sama lah tu. Dalam bahasa Arab ada juga peribahasa yang memberi maksud yang sama. Seolah-olah engkau mengetuk, seperti ataupun seolah-olah engkau mengetuk besi yang sejuk. Ka'annaka tadribu hadidan barida, seolah-olah engkau mengetuk besi yang sejuk. Besi sejuk ketuk ada kesan. Dia kena panaskan, dia akan jadi lembut, senang nak dilentur. Kalau sejuk, jenuh tak boleh. Bukan tak bengkok, tapi sikit je lah kesan dia, tak banyak. Jadi kedua-dua ini peribahasa yang memberi satu maksud, cuma lafaznya tidak sama. Kenapa orang nak tak guna seolah-olah mencurah air ke atas daun keladi juga macam Melayu? Keladi pun tak ada, air pun tak berapa nak ada. Nak kenapa macam mana dia nak buat peribahasa? Kita ni banyak, setiap bangsa mesti ada peribahasa, bidalan dan sebagainya, perumpamaan mesti ada. Cuma dia akan sebut mengikut apa alam persekitaran dia lah. Kat sana besi yang dia nampak, ketuk besi. Jadi buatlah, itulah dia punya perumpamaan. Kita kat Malaysia ada daun keladi, air pun banyak. Okey. Baik, yang seterusnya laita, terjemah apa? Semoga ataupun boleh terjemah juga alangkah baiknya. Semoga ataupun alangkah baiknya. Laita ni untuk sesuatu cita-cita ataupun angan-angan yang mustahil. Terjemahan lain ialah alangkah baiknya, dan guna laita ni untuk cita-cita ataupun angan-angan yang mustahil ataupun susah. Untuk cita-cita ataupun angan-angan yang mustahil ataupun susah berlaku. Contohnya apa? Apa yang mustahil berlaku? Tuan-tuan dan puan ada keinginan untuk sesuatu tapi mustahil benda itu berlaku. Apa dia? Contohnya. Bila dah berumur kan, rasa-rasa macam mana? Apa antara angan-angan ni? Dah ingat meningkat, umur dah makin meningkat, dah masuk 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, 7 series ada? Tak ada? Ada, 7 series okey. Baik. Kalau 7 series dah bayi-bayi ibu saya, ayah saya. Okey, baik. Apa yang kita rasa? Ada tak angan-angan rasa macam nak jadi apa rasa-rasanya? Nak jadi muda balik? Itu adalah harapan yang mustahil, maka guna laita. Alangkah baiknya lah kalau boleh jadi muda balik, guna laita. Allah sebut dalam Al-Quran, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya aku jadi tanah. Orang kafir di akhirat kelak nak jadi tanah. Kenapa? Sebab melihat azab yang disediakan, maka dia kata baiknya lah kalau jadi tanah. Boleh jadi tanah ke? Mustahil. Kenapa dia dapat idea jadi tanah?
Kenapa dia tak terlintas kepala dia jadi benda lain? Jadi api ke? Kenapa jadi tanah? Kenapa tanah? Soalannya. Kenapa tak minta jadi angin ke? Api ke? Tak tahu. Sebab nanti di akhirat kelak binatang, manusia kena hisap. Haiwan kena hisap tak? Haiwan ini dia punya sistem dia ialah apa? Qisas. Qisas maksudnya balas balik macam mana dia buat lah. Kalau haiwan A menanduk haiwan B, haiwan A ada tanduk, kambing A ada tanduk, kambing B tak ada tanduk. Kambing B kesian kena buli dengan tekan kambing A, maka B membuli balik A, cukup jadi tanah. Habis macam tu je lah. Okey, maka manusia pun, orang kafir kata alangkah baiknya aku jadi tanah, mustahil jadi tanah. Ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya aku telah menghantar amalan-amalan ketika aku duduk di dunia dulu. Aku telah menghantar amalan-amalan untuk kehidupan akhirat. Alangkah baiknya lah kalau dulu masa kat dunia aku menghantar amalan-amalan untuk sebagai bekalan di akhirat. Mustahil dia nak batal balik. Okey, guna laita. Satu mustahil, satu lagi susah. Maksudnya hampir-hampir mustahil. Benda tu tak mustahil tapi macam terlampau possibility tu mungkin nisbah dia mungkin 1,100,000 kot. Okay, contohnya alangkah baiknya lah saya ni jadi Presiden Amerika Syarikat. Boleh tak? Possibility tu ada tak? Ada, tapi tak tahulah berapa nisbah. Kemungkinan tu berapa peratus tu sangat-sangat tipis. Macam orang yang doktor sahkan bahawa dia memang tak ada harapan dah. Jadi guna laita lah tu. Okey, dalam bahasa Arab. Okey, kemudian la'alla cita-cita angan-angan yang boleh berlaku. Tak mustahil lah. Senang cerita beza laita mustahil, la'alla tidak mustahil. Itu je beza dia. Tak mustahil Kita akan biasa dengar ni perkataan la'alla ni kalau contoh dalam ayat Al-Quran, contoh yang imam biasa ustaz dalam tazkirah nak masuk Ramadan biasanya mereka akan petik satu ayat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusshiyam, kutiba telah difardukan alaikum ke atas kamu, as-siyam berpuasa, kama sebagaimana kutiba telah difardukan alal ladzina min qablikum terhadap ke atas umat-umat sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, semoga mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Maknanya dengan berpuasa seseorang manusia boleh mendapat sifat takwa, tidak mustahil. Tapi wajib dia dapat ke tak? Tak. La'alla ni untuk benda yang boleh berlaku. Tapi mesti berlaku ke kalau guna la'alla? Dia ada dua kemungkinan lah. Sama ada benda tu berlaku ataupun tak. Maknanya orang puasa dia boleh bertakwa ataupun dia boleh tak bertakwa. Okey? Itu berdasarkan bentuk puasa dia macam mana lah. Kalau puasa sekadar menahan lapar dan dahaga, tak ada apa-apalah nilai puasa dia. Okey, lakinna tetapi ini untuk pengecualian. Tetapi untuk pengecualian. Okey. Jadi, kenapa yang 6 ini disebut sebagai akhawat, adik-beradik Inna? Inna and the gang lah Semua sekali ada 6. Kalau dalam diagram tengok ada berapa? Ping B. Okey, tuan-tuan Rahman boleh buat nota tambahan dekat dalam buku tadi sebelum berpindah. Boleh buat rujukan tambah dekat dalam diagram, dekat dalam buku tadi muka surat 14, rujukannya ialah kat mana ni? Diagram ping B. Okey, kemudian rujukan juga untuk tajuk Inna tadi muka surat berapa? Inna muka surat 194. Buat dua rujukan.
Dalam muka surat 14 ni buat 2 rujukan. Satu diagram warna pink B. 14 muka surat 14 tadi. Diagram warna pink B. Yang kedua muka surat 194. Dalam buku ni 194 tajuk kita tadi. Dalam diagram warna pink B. Jumpa tak dalam pink B? Kanan bawah. Tapi ada berapa kat situ? 4 je. Kenapa? Kat dalam buku ada berapa? 6. Kat dalam diagram ada 4. Sebab 2 lagi kat sebelah dia tu. Nampak tak? Dekat dalam arah taukid tu. Ada kan? Dia ada kat situ sebenarnya. Okey? Boleh? Pink B. Pink B. Diagram warna pink B. Kuning, merah jambu B kat belah sini. Ni, jumpa. Akhawat inna. Ada berapa? Dalam tu ada 4 aja kan? Sebab dia inna dengan anna tu ada disebut sebelahnya dekat dalam haraf taukid. Okey, jadi kalau nak saya ulang balik. Yang pertama tu sebutan dia ka'anna. Sebab tak ada baris kan? Sebutan dia tu ka'anna. Jangan ka'anna ya. Jangan silap sebut. Dalam diagram tu yang pertama sebutan dia ialah ka'anna. Yang kedua, sebelah kirinya laita. Okey, bawah la'alla. Yang terakhir lakinna. Laita, ka'anna, lakin. Makna sama dalam buku lah cuma dalam diagram tu tak ada baris. Semula ka'anna, laita, la'alla, lakinna. Okey? Baik. Terus kepada persoalan tadi. Kenapa dia digelar sebagai adik-beradik inna? Kenapa? Kalau jumpa inna, kena cari apa? Isim inna, khabar inna. Kalau jumpa anna, kena cari isim, kena cari khabar. Kalau jumpa laita, kena cari isim khabar. Ka'anna, lakinna, laita. Semua sekali kena cari isim dan khabar. Isim dia baris atas, khabar dia baris depan. Maknanya fungsi dia sama macam inna. Sebab itulah dia digelar sebagai adik-beradik. Kenapa? Sebab fungsinya sama macam inna. Okey? Cuma kalau jumpa inna, kena cari isim inna, khabar inna. Kalau jumpa anna, kena cari isim apa? Jangan cari isim inna lah. Cari isim anna Yang ni saya nak padam. Ni dah kan? Kalau jumpa inna, cari isim inna, khabar inna. Jumpa inna, kena cari apa? Isim inna dan khabar inna. Kalau jumpa adik-beradik dia yang lain, ada berapa tu? Bakinya 5 lah. Maka semua ini kena cari isim dan kena cari khabar. Kalau anna, cari isim anna, khabar anna. Okey, isim inna tadi baris atas, khabar inna baris depan. Maka adik-beradik dia pun sama. Isim dia baris atas, khabar dia baris depan. Kalau jumpa anna, kena cari isim anna, khabar anna. La'alla, isim la'alla, khabar la'alla. Laita, isim laita, khabar laita. Kenapa yang lain-lain tak disebut? Kenapa sebut inna? Sebab inna ni Kak Long ataupun Abang Long. Sebab dalam banyak-banyak yang 6 tu, yang mana banyak kita jumpa dalam Al-Quran? Inna. Jadi sebab itulah sebut inna. Okey? Boleh?
Jadi kat sini bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kena cari apa? Kena cari apa? Isim apa? Anna ke inna ni? Anna, kena cari isim anna dan khabar anna. Ya, isim inna bari isim anna bari apa? Mubtada bari depan, khabar bari depan. Tapi kalau isim dia jadi baris atas, khabar dia bari depan. Jadi nak baca macam mana? Wa asyhadu anna, tak bolehlah baca Muhammadun, Muhammadar Rasulullah. Yang belakang ni sama, tak payah ubah apa-apa. Yang diubah ini. Itu sebab kenapa baca Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau zikir la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, okey, yang itu baca Muhammadur. Kalau ada anna, Muhammadar Rasulullah. Boleh? Bila ada anna, bila mengucap. Jelas? Maknanya di sini kalau nak nampak lagi, saya tulislah supaya nampak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Yang penting di sini. Kenapa baca Muhammadar? Sebab anna. Kenapa baca anna tak baca inna? Tengah. Boleh? Itulah sebabnya. Tu yang kadang-kadang kita baca Muhammadur Rasulullah, Muhammadir, Muhammadar. Muhammadir tak pernah dengar lah. Muhammadur dengan Muhammadar. Muhammadur Rasulullah ni ada di dalam surah Al-Fatah ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah seorang pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Macam-macam lah zikir-zikir ni. Kalau kita tengok ada macam-macam jenis. Tapi jangan sebut isim inna lah kat sini. Sebab kalimah dia bukan inna, anna. Kau nanti mengamuk lah anna ni. Okey. Sebab lembu punya nama, lembu punya susu, sapi dapat nama. Lembu dengan sapi tak sama ya? Sama je. Habis tu kenapa dia buat peribahasa begitu? Ya? Oh, sapi anak dia. Oh, yang kecil. Okey. Habis minyak sapi tu daripada anak dia. Ke nama je minyak sapi? Tak apalah, biar. Okey. Kalau tak ada anna, Muhammadur Rasulullah. Kalau ada anna, Muhammadar Rasulullah. Jelas? Okey, itulah dia. Baik. Kemudian kita nak tengok sedikit tajuk sifir. Sampai sifir berapa kita dah pernah bincang? Muka surat 26. Dah ke belum 26? Dalam belakang lah, belakang. Bukan depan. Muka surat 26 belakang. Dah, 5 dah ke belum? Ya. Sifir 8. 6 dah. 8 ya. Tak apalah, 26 tu saya ulang ringkas ya. Sifir 5, fungsi dia untuk perbuatan yang tidak tetap. 5, perbuatan yang tidak tetap. Maknanya macam dalam tu bergoncang, was-was. Was-was tu pun tidak tetap. Sifir 5 juga. Sifir 6 ada imbuhan ter. Muka surat 26.
Sifir 6 ada imbuhan ter. Sifir 7 hasil tindak balas perbuatan lain. Hasil ataupun tindak balas perbuatan lain. Muka surat 26 Surat 26, sifir 5, perbuatan yang tidak tetap. Contoh dia macam dalam buku zalzala bergoncang. Contoh lain waswasa, dia telah waswas. Maknanya dia tidak tetap lah. Contoh lain qalqalah itulah. Qalqalah tu maksudnya berdetak. Maknanya dia bukan berhenti, lidah tu dia bukan tergantung-gantung. Bukan, dia akan mengeluarkan satu bunyi yang lain. Melantun lah. Melantun tu maknanya perbuatan itu dia dah kena, dia melantun. Maknanya dia tidak tetap. Kemudian sifir 6 memberi makna ter. Dalam buku inkasara dia telah hancur ataupun terpecah. Dia telah hancur ataupun terpecah. Gelas itu telah terpecah. Memberi makna ter. Terbalik, terpecah. Lagi apa? Yang ada ter lah. Okey. Yang ketujuh, hasil tindak balas perbuatan lain. Sifir 7 fungsi dia untuk hasil ataupun tindak balas perbuatan lain. Contohnya apa? Dia telah berhimpun. Bila akan wujudnya satu perhimpunan? Sebelum berhimpun ada tak apa-apa perbuatan yang kena dibuat sebelum berhimpun? Macam mana nak menjayakan satu perhimpunan? Berapa banyak perbuatan yang kena buat sebelum berlakunya satu perhimpunan? Tentulah banyak. Hula-hula nak meeting mesti ada perancangan, bermusyawarat, gerak kerja macam-macam. Perbuatan hasilnya terakhir ialah berhimpun. Boleh? Okey, ni saya dah pernah bincangkan kan? Dah, okey. Kita masuk muka surat 27, sifir 8. Dah ke belum 8? Dah juga. Okey, 8 warna 8 ni biasanya untuk warna. Sifir 9? Belum. Sifat. Sifir 8 tadi warna macam iswadda, dia telah menjadi hitam. Lawan dia ibyadda, dia telah jadi putih. Ihmarra, dia telah jadi merah. Sifir 9 untuk sifat. Contohnya tafa'ala akan jadi tawakkala. Apa makna tawakkala? Dia telah menyerahkan urusan ataupun lebih mudah cakap dia telah bertawakal. Dia telah menyerahkan urusan ataupun dia telah bertawakal. Tawakal ni menyerahkan urusan kepada Allah. Okey. Tapi syarat tawakal kena buat apa? Berusaha. Nabi sebut, kalaulah kamu semua bertawakal sebagaimana tawakalnya burung. Kalaulah kamu semua bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka nescaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana dia telah memberi rezeki kepada burung. Burung keluar pagi dalam keadaan perut kosong, pulang petang dalam keadaan kekenyangan, perut penuh. Tapi burung keluar ke tak? Keluar. Jadi kalau orang kata saya tawakal, duduk je kat tepi jalan tak kerja, kenapa tak kerja ni? Saya tawakal supaya Allah beri rezeki. Itu bukan tawakal. Okey, yang itu ada disebut dalam sifir 10. Kita masuk sifir 10. Sifir yang saya tak bincang panjang sangat ni, semua ni yang belah-belah belakang ni tak berapa banyak sangat pattern dia. Sifir 10 ni untuk dia macam sifir 4. Sifir 4, cuba tengok balik apa fungsi sifir 4. Perbuatan melibatkan dua pihak. Itulah dia juga fungsi sifir 10. Sifir 10 ni melibatkan dua pihak atau lebih. Melibatkan dua pihak atau lebih, ataupun satu lagi untuk berpura-pura. Ada dua fungsi.
Salah satunya ialah melibatkan dua pihak atau lebih. Satu lagi fungsi berpura-pura. Berpura-pura. Cuba tengok contoh yang diberi dalam buku tafa'ala taba'ada. Taba'ada maksudnya dia telah, sepatutnya kena tambah saling. Ya, dia telah saling berjauhan. Maknanya mesti ada dua pihak lah. Tuan-tuan dan puan bila belajar tajwid, pernah dengar tak mutaqaribain? Mutajalisain, mutamathilain, mutaqaribain. Itu. Maknanya ada dua huruf yang saling dekat di dalam dia punya makhraj dia dekat, ataupun huruf tersebut dia sejenis ataupun sama. Okey, itu disebut dalam ilmu tajwid. Tu sifir berapa tu? Sifir 10. Maknanya perbuatan itu melibatkan dua benda. Okey, bila sebut huruf tu, huruf pertama dengan huruf selepasnya tu, dia dua-dua tu sama ada dua-dua tu sejenis, ataupun memang sama huruf yang sama, sin dengan sin, ta dengan ta, ataupun dia sama makhraj yang disebut mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain. Okey? Baik. Jadi taba'ada dia telah saling berjauhan. Maknanya A duduk kat Kelantan, contohnya A duduk Perlis, B duduk dekat Sabah. Guru Akademi Hud seorang ada asal di Sabah. Dikahwin dengan orang Perlis. Tapi akhirnya dia telah membawa isinya pergi ke Sabah. Sekarang ni dekat Sabah lah. Boleh pula tak apalah. Isteri dia sanggup pergi ke sana. Baik. Satu lagi contoh untuk berpura-pura begini. Tuan-tuan dan puan tengok pattern dia macam mana? Tafa'ala kan? Betul? Tafa'ala okey. Tafa'ala. Okey, saya tambah satu contoh lagi supaya nampak jelas. Sifir berapa ni? Sifir 10. Pattern dia apa? Tafa'ala. Okey, tafa'ala, tafa'ala, tafa'ala. Tolong kiaskan baris ke bawah. Tafa'ala akan jadi tajahala. Tajahala daripada perkataan jahil. Tadi saya dah bagi tahu sifir 10 ni satu melibatkan dua pihak atau lebih, ataupun satu lagi berpura-pura. Ini saya nak buat contoh untuk berpura-pura. Tajahala, berpura-pura apa? Dia telah berpura-pura jahil ataupun tak tahu. Dia buat macam tak tahu. Dia tahu tapi dia beraksi ataupun bereaksi seolah-olah macam dia tak tahu. Biasa ni bila buat ni? Buat macam tak tahu. Tahu tapi dia buat macam tak tahu. Bila? Tak tahu. Bila bahaya? Selalu ni kalau sembang dengan budak-budak lah, cucu ke, cicit ke. Dah ada cicit. Kalau ada cicit, cucu lah ataupun anak kecil kan. Kan kadang-kadang dia cerita, oh ibu nak tahu tak ni? Oh ya ke? Kita pun kan buat macam ekspresi macam tak tahu kan. Dah tahu ke tak? Cik, tak. Sebenarnya kita tahu tapi kita buat-buat tak tahu. Tapi kalau untuk penggunaan harian, biasanya kita jarang guna ni. Dia berpura-pura jahil tak tahu. Dia nampak macam tak tahu, tapi sebenarnya rupanya dia profesor. Contoh. Okey, tapi nampak muka, dia buat. Dalam kelas saya sendiri pun sebenarnya, tuan-tuan dan puan, saya pun tak pasti. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang ahli akademik dan sebagainya. Kalau dibagi kelas saya, dibagi kebanyakannya, bukan kebanyakan lah, tapi ramai dalam kelas tu ada profesor emeritus pun ada. Tapi dia humble lah, dia tak ada tunjukkan sangat. Datuk, Tan Sri apa semua ada. Tapi dia tak reveal lah, dia tak menunjukkan. Okey, baik.
Tapi kalau tengok hari ni, trending hari ni, kebanyakannya dia opposite yang ni. Yang ni dia pura-pura macam tak tahu. Dia tahu tapi dia buat macam tak tahu. Dia diam, buat-buat macam tak tahu. Padahal dia tahu. Tapi yang banyak hari ni pura-pura tahu. Kan? Ya, nak jumpa orang pura-pura tahu kat mana? Buka lah media sosial, jumpalah. Orang pura-pura tahu. Padahal dia kosong, zero. Keluar kes itu, keluar isu ni, semua dia champion lah. Dia yang mengulas nombor satu lah. Padahal apa pun tak ada. Okey? Baik. Itu salah satu fungsi sifir. Dia salah satulah. Okey, satu lagi saya tambah. Ini. Macam mana nak bariskan kalimah ini ikut atas? Tafa'ala, tajahala, tawakala, dia telah berpura-pura berserah. Bertawakallah, saya terjemah bertawakal. Faham kan tawakal? Tawakal menyerah diri, berserah urusan kepada Allah. Jadi kalau tadi yang kita tengok dalam buku, sifir berapa tu? Tawakal tadi. Sifir 9. Kalau sifir 9 betul, maksudnya dia telah bertawakal. Tapi kalau jadikan sifir 10, maknanya dia berpura-pura je. Dan ini ada kaitan dengan satu kisah. Pernah satu ketika pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pergi satu kawasan, jumpa satu manusia duduk je tak buat apa. Sayyidina Umar tanya, kamu ni golongan apa ni? Duduk je, tak kerja, tak buat apa. Duduk je. Maka dia kata, kami adalah golongan orang yang bertawakal. Dia kata apa? Kami adalah golongan orang yang bertawakal. Sifir 9 tadilah. Tawakal tu. Sifir 9. Tapi akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Tak. Kamu ini adalah tawakal. Sifir 10. Berpura-pura bertawakal. Sebab kalau betul-betul kamu ni bertawakal, saya, kamu semua dah pergi kerja. Okey? Jadi amat menghairankan orang yang dia tak nak kerja. Dia menunggu sahaja. Rezeki tu datang. Dengan cara macam-macam lah. Caranya salah satu yang paling senang. Ya, minta sedekah. Usaha dia apa, tak ada usaha pun lah. Dia minta sedekah je. Padahal Allah bagi anggota. Sungguh menghairankan orang yang mana dia punya anggota dia sempurna. Berbanding dengan orang yang anggota dia tidak sempurna. Tapi kadang-kadang kita pernah melihat situasi di mana orang yang anggota tidak sempurna memberi sedekah kepada orang yang minta orang yang mana anggotanya sempurna. Ada ke tak? Ada. Jadi itulah sebenarnya konsep tawakal itu penting. Jangan silap faham. Ramai yang hari ini silap faham. Nampak macam tawakal tapi sebenarnya tidak. Okey, faham? Jelas Ada soalan? Tak ada. Kita habiskan je lah sifir ni. Sebab saya nak masuk tajuk baru pun macam dia akan makan masa untuk membincangkannya. Okey, tengok sifir 11. Muka surat berikutnya. Tajahala ni berpura-pura jahil ataupun berpura-pura tak kenal lah. Contohnya, kenal dulu tapi satu kampung ni. Tapi mungkin sebab berbeza apa? Darjat. Ataupun berbeza ideologi. Ataupun pegangan politiknya. Jumpa dekat tempat, satu tempat. Satu kampung ni tapi jumpa kat tempat lain. Buat macam tak kenal kan. Sebab apa? Sebab nanti kalau tegur nanti tahulah, kau kawan dengan orang ni tak, kau kena pulau nanti. Okey, jadi kadang-kadang begitu yang berlaku. Okey? Baik. Okey, tengok sifir 11 muka surat yang ke berikutnya 28. Fungsi sifir 11 ini, tengok contoh dia kat bawah.
Istaf'ala jadi apa? Istaghfara. Apa makna istaghfara? Dia telah memohon ampun ataupun beristighfar. Sifat 11 ini fungsinya tambah imbuhan mohon atau minta. Mohon atau minta. Mohon atau minta. Ini fungsi sifat 11. Contoh dia macam ini. Istighfar tu lah. Yang ini udah ke? Nak tanya apa-apa? Dah? Dah Saya padam Sifat 11. Istaf'ala jadi istaghfar. Sifat 11 ni tambah imbuhan apa? Mohon minta. Istaghfara dia telah mohon ampun ataupun beristighfar. Tambah apa ni sifat 11 ni? Ni huruf tambahan ni alif, sin, ta. Tambah ista. Jadi ista ini memberi maksud mohon ataupun minta. Ista Arabnya bukan Instagram. Okey. Ista maksudnya apa? Mohon ataupun minta. Maknanya kalimat kalau ghafara saja ni maksudnya ampun. Yang kita baca Rabbighfirli tu semua kat sini. Ya Allah ampunkanlah aku. Tapi bila tambah istaghfara maksudnya daripada ampun jadi mohon ampun. Kalaulah asal makna turun jadikan sifat 11 jadi macam mana maksud dia? Kalau ampun jadi mohon ampun. Kalau turun mohon turun. Tengok kesesuaian lah. Mohon ni lebih kepada minta dia turun. Kawan ke atas. Ni ada orang nak datang nak jumpa ni. Suruh dia naik atas lah. Tak payahlah suruh dia minta turun. Contohnya orang yang datang tu uzur. Kalau macam pergi jumpa Pesuruhjaya Sumpah kan. Biasanya bila melibatkan Pesuruhjaya Sumpah ni mesti hal-hal pemindahan tanah dan sebagainya. Dan biasanya melibatkan orang-orang. Yalah mestilah orang yang dah berumur dengan anak-anak cucu, pakcik, makcik. Jadi kadang-kadang ada sebahagian Pesuruhjaya Sumpah yang bagus. Ataupun peguam yang bagus, dia boleh tolong. Bila nak sign tu, dia tak perlu kata pakcik, makcik duduk bawah je, nanti saya turun. Ataupun, dia memang tak boleh naik atas buat kursi roda, minta supaya peguam tu turun. Boleh? Tapi tak semualah, saya pun tak pasti. Tapi setakat ini pengalaman saya menguruskan, pakcik, makcik saya, dia tak berapa sihat. Bila buat urusan tu, dia peguam tu, dia boleh turun ke bawah. Jadi turun bawah, dia tunjuk dah, okay, sign kat mana, kat mana. Kadang-kadang Pesuruhjaya Sumpah ni dia bukan nak. Dia boleh je suruh sign dia tak tengok. Tapi dia nak tengok muka je. Nak tengok betul ke orangnya dengan IC tu je sebenarnya. Okey. Istaghfara dia kalau ampun, mohon ampun. Kalau turun. Kalau tak sesuai terjemah mohon, minta lah. Sebab mohon ni macam lebih kepada doa. Kalau doa kita gunakan istilah mohon. Tapi kalau penggunaan biasa kita tulis, kita terjemah minta. Kalau keluar
minta keluar. Kalau masuk, minta supaya dia masuk. Kalau pergi, minta tolong dia pergi, get out daripada sini. Guna sifat berapa? 11. Kita istighfar yang mana satu? Kita istighfar kat mana? Okey, cuba tengok fi'il mudhari' dia macam mana? Yes. Yastaf'ilu. Okey, yastaf'ilu. 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 Macam mana nak bariskan? Yastaf'ilu. 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 Macam mana? Jadi macam mana barisnya? Yastaghfiru. Dia sedang atau akan mohon ampun ataupun beristighfar. Kita istighfar sifat berapa? Buka diagram warna kuning A. Kita buat exercise lah fi'il madhi ni. Lama tak buat exercise. Tengok kuning A. Kuning A. Fi'il madhi. Kuning A. Ikut saya, kita pecahkan kalimah istighfarah ni. Kita jalankan, kita buat exercise kalimah istighfarah sampai habis daripada huwa. Daripada atas ikut saya. Huwa istighfarah. Huma istighfarah. Hum istighfaru. Hiya istighfarat. Huma istighfarata. Hunna istighfarna. Anta istighfarta. Antuma istighfartuma. Antum istighfartum. Anti istighfarti. Antuma istighfartuma. Antunna istighfartunna. Ana istighfartu. Nahnu istighfarna. Ada tak lafaz istighfar yang kita guna? Astaghfirullah ada tak? Tak ada kan? Kenapa kita tak istighfar guna fi'il madhi ya? Kita sedang istighfar ke telah istighfar? Kalau kita kata aku dah istighfar dah, tak, itu cerita lain. Sekarang ni bila kita minta ampun, adakah kita nak minta ampun sampai yang sebelum ni ataupun sampai hari ni? Sampai sekarang? Kita nak minta ampun tu dosa daripada dulu sampai minggu lepas je ke, ataupun bulan lepas saja ke, tahun lepas saja ke, sampai ke hari ni? Jadi kena guna fi'il mudhari'. Kita buat exercise fi'il mudhari'. Huwa yastaghfiru. Yastaghfiru. Huma yastaghfirani. Hum yastaghfiruna. Hiya tastaghfiru. Huma tastaghfirani. Hunna yastaghfirna. Yastaghfirna. Anta tastaghfiru. Antuma tastaghfirani. Antum tastaghfiruna. Anti tastaghfirina. Antuma tastaghfirani. Antunna tastaghfirna. Tastaghfirna. Ana astaghfiru. Inilah astaghfirullah tu. Maksudnya aku sedang mohon ampun kepada Allah. Nahnu nastaghfiru. Jadi kalau seorang astaghfirullah lah. Kalau ramai nastaghfirullah. Ya. Jadi imam kena lepas wirid lepas solat tu kena nastaghfirullah lah. Ke astaghfirullah je? Ya. Yang mana betul?
As ke nas? Nas. Ya. Tak pasti. Istighfar ni imam seorang je istighfar ke? Semua baca kan? Tak ada masalah imam istighfar. Tak adalah, sebab sepatutnya istighfar tu kita yang istighfar diri kita. Ada ke? Tolonglah doa, tolonglah minta ampunkan aku punya dosa ni kepada Allah. Kau tolong doakan. Cakap kat kawan, tolong doakan supaya kau tolong minta ampunkan dosa aku ni kepada Allah. Boleh. Macam kalau ada dua orang buat salah, A dengan B, yang buat salahnya B, tapi A mewakili B untuk minta maaf. Betul ke tidak? Tak betul lah. Okey, baik. Astaghfirullah. Jadi dalam istighfar, kalau imam nak sebut astaghfirullah, tak ada masalah. Kalau imam sebut astaghfirullah pun tak ada masalah. Sebab istighfar itu yang dituntut ialah setiap masing-masing menyebut sendiri. Tapi kalau nastaghfiru, di dalam doa kunut, tuan-tuan baca astaghfiru ke nastaghfiru. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Buka muka surat sebelumnya. Bukan sebelumnya sikit, banyak juga ni. Muka surat 218. Yang terakhir 218, doa kunut. Baris yang ketiga. Tabarakta Rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. 218. 218. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Lepas tu wa astaghfiruka ke wa nastaghfiruka. Wa astaghfiruka ke wa nastaghfiruka. Kat dalam buku tuan-tuan puan-puan baca apa? Astaghfiruka. Astaghfiruka ke nastaghfiruka? Puan-puan baca. Tuan-tuan puan-puan. Saya tak perasan Ustaz, laju sangat. Cuba baca laju-laju. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta Rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait wa nastaghfiruka. Saya rasa semua baca nastaghfiruka kan? Nastaghfiruka kan? Sepatutnya wa astaghfiruka. Kenapa? Seorang? Kalau berjemaah? Terima kasih Imam. Sebab ini ketika ini dibaca secara perlahan. Kan? Memanglah Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina wa tawallana fi man tawallat wa barik lana fi ma wa qina syarra ma qadait. Amin. Pastu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Slow. Fa innahu la semua baca slow maka sepatutnya bukan nastaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, tapi kita baca nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya rasa majoriti baca yang tu. Sebab dah diajar daripada kecil macam tu. Okey? Tak apalah, baca je lah macam mana pun. Yang penting baca. Cuma yang betulnya ialah astaghfiruka lah. Sebab masa itu baca doa berseorangan, bukannya secara berjemaah. Kenapa baca slow? Pada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Muka surat 217. Kenapa mula daripada fa innaka taqdi? Baris yang ketiga tu kenapa baca slow? Muka surat 217. Baris yang ketiga. Kan kalau kita baca doa kunut, kita baca kuat daripada mana? Imam akan baca kuat daripada awal sampailah qadait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi, itu imam baca slow. Kenapa? Itu soalannya. Tengok terjemahan. Cuba tengok
terjemahan, Ya Allah tunjukkanlah dan berilah kesihatan dan peliharalah dan berilah keberkatan dan selamatkanlah. Baris yang terakhir, terjemahan dalam baris yang terakhir, maka sesungguhnya engkaulah yang menghukum dan bukan yang dihukum. Itu doa ke? Dalam bentuk permohonan ke? Baris terjemahan yang terakhir, engkau yang menghukum bukan yang dihukum, itu adalah permohonan ke? Bukan, dia adalah dalam bentuk ayat penyata, statement. Jadi yang dibaca secara perlahan itu adalah statement, bukannya dalam bentuk doa. Doanya daripada mana? Daripada awal sampai qadait, bentuk doa. Semua sekali doa kunut, tapi betul-betul doa ialah daripada pertama sampai qadait, lepas tu tengah-tengah tu statement, lepas tu nak sambung lagi dengan doa kunut nazilah, itu belakang. Okey? Jelas? Sebab itulah bila kita baca fa innaka taqdi sampai akhir, itu adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa, bukan, dalam bentuk ayat penyata, dan kita minta ampun dan sebagainya. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada? Tak ada, kita tangguh dengan tarikh pun tak tukar ya. Tak apalah, dah habis kelas dah terlupa saya tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farri ilayna 'inda hajatina wa la tansinahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.